Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pertama sekali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Ta'ala beri pada kita nikmat yang tak diberikan kepada tempat-tempat lain, yang mana semalam kalau kita tahu, kerajaan telah mengumumkan beberapa negeri yang dijalankan PKPB, dan Alhamdulillah Perlis tak termasuk dalam negeri yang dijalankan perintah tu. Perlis, Kelantan dan juga Pahang. Jadi dengan tak berjalannya kita dengan PKPB ni, maka program di masjid pun berjalan macam biasa. Bagi negeri-negeri lain yang akan bermula 9 bulan nanti, maka program masjid ni akan ditangguhkan. Maknanya masjid akan ditutup balik lah. Jadi kita tak kena benda tu. Walaupun dari segi pergerakan nak merentas negeri kita tak dapat. Tapi ada nikmat yang lebih sikit, iaitu dapat datang ke masjid. Pertamanya, ini kuliah pertama saya di masjid ni. Yang mana kuliah ni seperti mana yang dimaklumkan tadi, dah rancang bulan lepas. Tapi takdir Allah Ta'ala tak dapat berjalan sebab saya ada sedikit masyakkah pada bulan lepas. Dan pada waktu tu pun saya masih lagi belum dilantik sebagai imam 2 oleh Jaib di masjid ni. Alhamdulillah kali ni saya menerima jemputan untuk kuliah khas ni, sekaligus saya pun menjadi salah seorang daripada AJK masjid ataupun pegawai masjid ni lah, iaitu imam 2 bagi masjid Asy-Syakirin orang ni. Jadi tanpa kita bercakap panjang, saya nak meneruskan kepada tajuk yang nak kita bincang pada pagi ini, iaitu tajuk berkenaan dengan kedudukan anak tidak sah taraf menurut Islam. Yang mana tajuk ni kalau kita tengok, ianya menjadi sedikit polemik bagi kita rakyat Malaysia ni. Sebab apa? Sebab kedudukan anak tidak sah taraf ni, dia ada implikasi yang pertama dari segi hukum fiqh bagi anak tersebut, dan dia ada implikasi pada undang-undang negara kita sendiri. Jadi untuk kali ini saya sebenarnya kuliah subuh saya pada pagi ni, ataupun kuliah mana-manalah yang bercakap lebih serius dengan kedudukan saya sebagai salah seorang pegawai di Jabatan Mufti ni. Inilah rasanya kuliah yang agak lebih menjurus tajuknya tu ke arah apa yang ada di jabatan. Sebelum ni kuliah maghrib ke kuliah tempat lain ni lebih pada baca kitab apa semua. Jadi kuliah kita pada pagi ni lebih kepada nak fokus kepada fatwa sebenarnya.
kepada bidang fatwa. Okey. Jadi sebelum pada saya bahas tentang fatwa-fatwa berkenaan dengan anak tidak sah taraf, kita nak kena tahu dulu definisi anak tidak sah taraf tu apa. Okey. Jadi sini saya ada bawa beberapa artikel lah. Tapi artikel tentang isu ni cukup banyak, tapi saya cuba ringkaskan dengan waktu kita yang ada ni untuk kita faham apa yang Islam peruntukkan dan apa yang ada dalam Majlis Fatwa Kebangsaan tentang isu ni, dan apa yang ada di dalam Jabatan Mufti Negeri Perlis ataupun Fatwa Negeri Perlis tentang isu ni. Okay. Sebab umum mengetahui Fatwa Negeri Perlis agak berbeza dalam isu ni berbanding dengan fatwa negeri-negeri lain, bahkan berbeza dengan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri di Malaysia ni. Okay. Jadi sebelum pada kita cakap tentang fatwa-fatwa tu, nak tahu dulu definisi anak zina tu apa. Okay. Jadi dari segi istilah, yang ni saya ambil daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang tokoh dalam bidang fiqh ni, dan beliau pun sudah meninggal dunia rahimahullah. Okay. Dia ada sebut tentang istilah ataupun definisi secara istilah. Sini saya nak baca sikit apa yang disebut sini. Dia kata terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi menunjukkan kepada anak yang dilahirkan tanpa hubungan menurut syarak. Maknanya anak yang dilahirkan tanpa perkahwinan ataupun akad nikah yang sah. Dalam kitab-kitab fiqh dia disebut dengan nama ataupun istilah dia waladun ghairu syar'i, iaitu anak yang tidak syar'i, ataupun ibnu zina, anak zina, dan lain-lain lagi istilah. Okay. Dan semua ni masih lagi dikategorikan sebagai istilah yang harmoni penggunaannya. Okay. Kalau kita tengok sini, apa yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia sebut al-waladul ladzi atat bihi ummuhu min tariqin ghairi syar'i aw huwa thamaratul alaqatil muharramah. Anak zina itu ialah anak yang datang daripada hasil bersamanya ibunya, hasil bersama ibunya dengan satu orang lelaki tanpa jalan syar'i, maknanya tanpa ikatan perkahwinan, ataupun hasil daripada hubungan yang haram. Okay. Itu umum. Okay. Cuma di Malaysia kita guna istilah ni ialah anak tidak sah taraf, iaitu taraf perkahwinan tidak mengesahkan dia sebagai anak yang pasti kepada pasangan tu. Okay. Jadi kalau kita tengok, saya nak sebut secara umum dulu. Okay. Di Malaysia, fatwa yang digunakan, ni saya nak sebut apa yang disebutkan oleh fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan. Okay. Yang dah bersidang kali yang ke-57, kalau saya tak silap apa yang saya cek, tahun 2003 lagi fatwa ni dah keluar, iaitu status anak yang dilahirkan di bawah usia perkahwinan 6 bulan. Maknanya pasangan tu kahwin tak sampai 6 bulan tiba-tiba dapat anak. Okay. Anak ini tidak boleh dibinkan kepada ayah dalam pasangan tu lah, maknanya suami kepada ibunya, walaupun suami itu ialah ayah biologinya, maknanya memang pasangan tu dia berzina, akhirnya dia kahwin, tapi perkahwinan dia kurang usia dia daripada 6 bulan, dia tidak akan dapat dibinkan dengan bin ayahnya tersebut. Dia mesti dibinkan dengan bin Abdullah. Itu fatwa kebangsaan. Okay. Jadi saya nak sebut dari segi perbahasan ulama fiqh dulu. Okay. Apa yang digunakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, inilah yang digunakan oleh 13 buah negeri yang ada di Malaysia ni. Maknanya majlis agama Islam negeri-negeri lain ataupun jabatan mufti negeri-negeri lain, mereka menggunakan fatwa yang sama. Okay. Dan fatwa ni kalau kita lihat di sisi para ulama fiqh, ianya merupakan fatwa jumhur ulama. Maknanya majoriti ulama berpegang dengan fatwa ni, mana-mana anak yang tak sampai usia perkahwinan pasangan mak dan ayah dia tu 6 bulan, maka dia tak dapat dinasabkan dengan bin ayahnya. Maknanya tak dapat beri bin yang betul, melainkan kena letak bin Abdullah. Okay. Ini bertitik tolak daripada satu hadis, yang mana kita lihat hadis tu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis tu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Nabi kata al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Okay. Maksud hadis tu,
anak itu dinasabkan kepada isteri atau suami yang datang melalui perkahwinan yang sah, dan bagi anak yang datang dengan jalan penzinaan tidak ada padanya penasaban, maknanya yang ada padanya ialah kehinaan dan kekecewaan. Nabi sebut hadis tu dua bahagian. Bahagian pertama, al-waladu lil firash, anak itu dinasabkan kepada suami ataupun lelaki yang tidur satu pembaringan dengan ibunya. Al-firash tu maksudnya pembaringan. Okay. Walil ahiri al-hajar, dan bagi yang berzina al-hajar. Al-hajar ni maknanya terhalang daripada penasapan. Maknanya tak boleh nasabkan anak tu kepada ayah tu, walaupun memang betul ayah tu mengaku apa semua. Sebab poin dia ialah kurang daripada usia perkahwinan dia, kurang daripada 6 bulan tu. Okay. Jadi benda ni ataupun isu ni dipegang ataupun disebut sebagai pendapat yang majoriti. Maknanya dalam mazhab Syafi'i pun berpegang dengan pendapat ni. Empat mazhab umumnya, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, dan juga mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, mereka berpegang kepada jumhur. Dan mazhab Syafi'i dia ada elaborate, dia ada huraian panjang sikit. Dia kata bahkan anak zina tu dia boleh kahwin dengan ayah dia yang betul tu lah. Maknanya ayah yang lelaki yang berzina dengan mak dia, keluar dia, lelaki itu boleh kahwin dengan dia. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi nak sebut pada kita, ini yang dipegang oleh majoriti ulama, dan ini jugalah yang dipegang oleh majoriti majlis fatwa ataupun majlis agama Islam di Malaysia, dan juga majlis fatwa kebangsaan yang telah menggazetkan fatwa tu pada tahun 2003. Okay. Jadi implikasi daripada tak boleh bankan ni, apa yang akan dapat pada anak tu? Okay. Yang jelasnya anak tu tak dinasabkan. Maknanya anak tu bila mana dia nak kahwin, kalau dia perempuan, dia tak boleh berwalikan kepada ayah biologinya, maknanya pasangan zina ibunya. Tak boleh dia kahwin dengan wali dia tu. Dia kena wali dengan wali hakim, dan itu juga yang disebut dalam fatwa perleh. Nanti kita akan sebut nanti. Okay. Apa beza fatwa perleh dan apa ikatan dan juga pembeza yang kita kena faham, sebab isu ni orang silap faham. Okay. Jadi dia tak boleh berwalikan kepada ayah biologi ataupun pasangan zina yang asal daripada ibunya tu. Dan yang kedua, dia tidak akan menerima apa-apa bahagian daripada harta pusaka daripada lelaki yang berzina dengan ibunya. Ayahnya lah, kita guna istilah ayah untuk bagi faham. Tapi dari bahagian ibunya, dia tu anak zina, dari bahagian ibunya dia masih lagi boleh mewarisi harta pusaka. Cuma daripada bahagian ayah dia ternafi 100%. Dia tak ada apa-apa. Okay. Majlis Fatwa Kebangsaan, dia guna fatwa jumhur ni dan juga 13 buah negeri lain. Antara sebab dia guna fatwa jumhur ni, apa sebab? Sebab bertitik tolak dengan satu kaedah fiqh. Kaedah fiqh yang berbunyi dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maksudnya apa? Menolak keburukan lebih diutamakan kepada mengutamakan maslahah ataupun kebaikan. Antara isu yang orang bangkitkan, saya nak bagi faham isu fiqh ni dulu. Antara isu yang orang bangkitkan, saya sebut dua golongan di negara kita ataupun di mana-mana tempat di dunia ni pun dalam isu ni. Okay. Satu golongan yang kata boleh bankan dengan nama pasangan zina yang betul, walaupun usia kurang daripada usia perkahwinan kurang pada 6 bulan. Alasan dia orang ialah berkaitan dengan aib ataupun benda yang memalukan yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut yang akan memberi efek pada anak zina tu. Okay. Dan alasan yang kata tak boleh ban tu, dia kata bukan isu malu, tapi isunya kalau benda ni kita tak bendung ataupun kita tak jelaskan, dia akan berlaku antara benda yang mengganggu situ ialah dia bila mana nak kahwin, dia mungkin cari wali ataupun tersilap cari wali. Menyebabkan apa? Contoh saya bagi situasi dia. Contoh seorang anak zina ni, dia punya ban dia tu ialah ban kepada
lelaki yang berzina dengan mak dia, yang menyebabkan keluar dia itulah. Okey. Contohlah kita letak Fatimah bin Ahmad. Ahmad ni ialah pasangan zina kepada mak dia yang menyebabkan keluar Fatimah tu. Dia guna fatwa yang kata boleh. Okey. Alasan kumpulan yang kata tak boleh ataupun fatwa yang kata tak boleh, sebabnya kalau dia kahwin nanti, dia gunalah Ahmad tu sebagai wali kahwinnya. Okey. Apa implikasi dia? Implikasi dia ataupun kesan dia, dia akan berlaku zina secara berterusan. Fatimah tak akan kahwin dengan seorang lelaki dengan sebab wali dia tak sah, dia kahwin tu pun tak sah. Sebab wali dia tu tidak sah. Dan bila mana dia kahwin, dia akan bersama, keluar pula anak tu zina balik. Nanti cucu dia pula zina lagi sampai ke habis. Okey. Dia akan jadi lagu tu. Okey. Yang kedua, dalam isu bab harta pusaka. Contohlah Fatimah tu tadi, Ahmad tu meninggal, dia dapat bahagian harta pusaka. Dari segi hukum ataupun pendapat jumhur, dia tak boleh ambil bahagian harta pusaka, walaupun itu ialah ayah biologinya, hakikatnya dari segi DNA-nya pun memang ayah dia. Sebab apa? Sebab hukum dah sebut lagu tu, dia tak akan dapat mewarisi. Dan kalau dia ambil, dia akan ganggu adik-beradik yang lain pula, ataupun orang-orang lain yang ada bahagian pada harta pusaka tu. Dia akan jadi ambil hak orang. Jadi itu alasan yang dikemukakan ataupun hujah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, dan juga itulah hujah yang digunakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga yang digunakan oleh 13 buah negeri di Malaysia ni. Ada pun Perlis. Okay. Perlis saya nak baca sirah fatwa dia dulu. Okay. Sirah fatwa Perlis dalam isu ni, sirah fatwa ni maksudnya apa yang disebutkan dalam fatwa tu sendiri. Okay. Yang disebutkan sini dalam fatwa Perlis, fatwa ni telah digazetkan pada tahun 2013. Yang mana pada waktu ni yang menjadi mufti ialah Sahibus Samahah Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, yang dah balik ke Sarawak ataupun Sabah, saya tak pasti. Okay. Dia yang kata apa, gazetkan fatwa ni. Sebelum ni fatwa ni dah ada dalam Perlis tapi tidak diwartakan. Okay. Fatwa tu bunyi dia macam mana? Anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkahwin boleh dibinkan kepada suami ibunya kecuali jika dinafikan oleh si suami. Itu bunyi fatwa Perlis. Nak kena clear fatwa ni sebab orang silap faham banyak fatwa ni. Dia sebut, sekali lagi saya ulang, anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkahwin. Anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkahwin. Maksudnya usia perkahwinan ibunya tu tak sampai 6 bulan, keluar dia. Boleh dibinkan kepada suami ibunya kecuali jika dinafikan oleh si suami. Itu bunyi fatwa. Okay. Fatwa habis takat tu. Fatwa tak sebut tentang isu wali, tak sebut. Fatwa pun tak sebut tentang isu harta pusaka, pun tak sebut. Okay. Dia sebut banyak tu je. Okay. Jadi nak kena clear. Apa yang disebut sini, mana-mana anak zina yang lahir daripada usia perkahwinan yang kurang 6 bulan. Ni saya nak bagi nampak clear. Anak tu boleh dibinkan kepada suami ibunya ataupun sekiranya, kecuali jika dinafikan oleh suami tersebut. Okay. Mari nak sebut pada kita apa? Nak dibinkan tu perlu ada persetujuan daripada lelaki tu. Kalau lelaki tu setuju, contoh kalau lelaki tu betul pasangan zina dia dan dia setuju, okey boleh. Kalau dia betul pun pasangan zina, dia tak setuju, tak boleh lah. Sebab fatwa tu dah sebut boleh dan ada bahagian tak boleh. Okey. Jadi fatwa Perlis sebut banyak tu. Fatwa Perlis sebut banyak tu. Okey. Kemudian ada satu lagi fatwa Perlis berkenaan dengan status wali anak yang dituduh tidak sah taraf ataupun anak yang lahir daripada hasil rogol, yang mana fatwa ni telah bersidang kali yang ke-40 ni bagi negeri Perlis tahun 2019. Saya baca sirah fatwa dia yang bahagian terakhir, dia ada 3 perenggan, dia agak panjang. Okay. Apa yang dia sebut sini? Ni boleh cek dalam laman web fatwa pun ada. Okay. Bagi anak yang tidak mempunyai wali nasab atau dinafikan oleh wali nasab, maknanya anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf, akad nikah boleh dilakukan dengan menggunakan wali hakim dengan pelbagai cara atau ungkapan yang dapat menyembunyikan keaiban yang lepas. Ini fatwa Perlis.
untuk anak yang tak sah taraf. Walaupun dia dah dibankan dengan ayah biologinya, dia tetap tak boleh dinikahkan dengan wali tu. Tak boleh. Yang perlih benar hanya bin saja. Wali tak diberikan hak wali tu, dan juga tak diberikan orang kata apa bahagian pusaka tu. Nanti kita akan bahas dari segi hukum fiqh. Cuma orang silap faham bila mana perlih benarkan boleh bin, maknanya perlih benarkan boleh walikan kawan tu dan juga boleh dapat bahagian harta pusaka. Untuk setakat ni Jabatan Mufti Perlis hanya bincang bahagian status wali sahaja. Untuk bahagian harta pusaka tidak dibincangkan. Walaupun di sisi para ulama, dan kita kena tahu, walaupun Perlis memegang dalam isu ni, Perlis pegang pendapat minoriti, tapi ianya merupakan pandangan yang diiktiraf di minoriti. Sebab siapa yang kata boleh bin dengan ayah biologi walaupun kurang pada 6 bulan ni? Yang kata boleh ni Hasan Basri. Siapa Hasan Basri ni? Seorang tabi'in. Siapa dia? Dia sempat jumpa dengan Umar Al-Khattab. Hebatlah dia ni. Okay. Kemudian Ishaq bin Rahuya. Siapa Ishaq bin Rahuya ni? Guru kepada Imamul Bukhari. Kemudian Sulaiman bin Yasar. Dan ramailah tokoh-tokoh. Dan pendapat ni pun dinukilkan oleh tokoh-tokoh hebat dalam mazhab tertentu. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut juga benda di dalam Syarah Sahih Bukhari. Walaupun dia sebut tu bukan tanda dia bersetuju, tapi dia nak sebut benda tu disebut oleh para ulama. Benda tu ada. Benda tu ada nilai. Walaupun hakikatnya jumhur memang pegang tak boleh, dan jumhur melihat implikasi dia kalau kata boleh menyebabkan berlakunya zina secara berterusan, dan juga akan berlakunya penafian ambil hak orang bila mana pusaka. Okay. Tapi ada pandangan minoriti yang minoriti hanya sebut tentang boleh bin. Okay. Apa hujah golongan minoriti? Ataupun hujah yang dipegang oleh negeri Perlis ni dalam isu ni. Okay. Hujah yang dipegang oleh minoriti ataupun yang dipegang oleh golongan yang dipegang oleh negeri Perlis ni ialah melihat kepada isu aib yang akan dibawa oleh anak itu. Okay. Saya sendiri secara peribadi, saya ada pengalaman kenal dengan satu orang lelaki ni, dia anak yang tak sah taraf, dan memang mak dan ayah dia tu ialah pasangan yang dululah pasangan berzina, maknanya dia kahwin balik. Okay. Dia dibinkan dengan bin Abdullah, dia yang sulung lah. Kemudian adik dia kedua, ketiga, keempat, kelima tu bin ayah dia. Okay. Bila mana dia sekolah rendah, sebab saya sekali umur dengan dia, jadi kami sekolah sekali, kawan sekolah lah. Okay. Dia masuk sekolah darjah 1, okey, darjah 2 dah ada adik dia yang masuk. Okay. Jadi bila mana hari pendaftaran, ayah datang. Okay. Ayah datang untuk daftar bagi dia ni bin Abdullah, adik dia bin lain. Okay. Jadi walaupun cikgu tu dia jadi malu Allah nak tanya, tak tanya pun jadi tak kena. Okay. Ni sebab apa bin Abdullah? Yang ni sebab apa bin lain? Anak saya, dua-dua tu anak dia. Okay. Tapi sebab apa yang ni bin Abdullah? Umum akan tahu ini daripada sejarah yang tak elok dulu. Okay. Bila mana dia meningkat umur dia belasan, dia sekolah rendah sekali dengan saya. Lepas daripada tu dia sekolah menengah lain lah. Saya sekolah lain, dia sekolah lain. Okay. Dia naik umur belasan, dia cuba persoalkan benda tu pada ayah dia. Sebab kami ni jiran, rumah tak jauh. Okay. Soal pada ayah. Sebab apa dia bahasakan diri dia? Sebab apa abang ni bin Abdullah, adik-adik lain bin lain? Ayah dia nak cerita ambil masa yang agak lama, sehingga anak tu jadi memberontak sebab nak tahu sejarah sebenar. Tapi orang di sekolah duk bercakap dah, biasa bin Abdullah ni anak zina. Cikgu pun duk bercakap lagu tu. Okay. Implikasi dia ialah aib. Okay. Jadi dia memberontak, dia pilih buat benda-benda yang teruk sehingga dia terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Dengan sebab dia ada tekanan dalam bab tu. Okay. Jadi itu implikasi yang dilihat. Bahkan kau tengok isu anak tak sah taraf ni, permohonan di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, yang mana kau tengok ini statistik tahun 2013 ataupun 2014. Saya baca dan saya tengok apa yang dikeluarkan
populasi ataupun statistik secara purata yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, dia kata secara purata di Malaysia ni permohonan ataupun anak luar nikah setahun yang akan keluar 400,000 hingga 500,000 bilangannya, setengah juta. Jadi JPN buat purata setiap 17 minit di Malaysia ni akan keluar anak luar nikah, setiap 17 minit. Kesnya makin meningkat dan makin meningkat, dan itu tahun 2013. Itu tahun 2013. Tahun-tahun yang daripada 2013 nak sampai 2020 ni saya tak tengoklah dia punya statistik tu berapa. Okey. Cuma ianya ialah pada statistik yang agak tinggi. Dia satu bilangan yang agak tinggi. Okey. Jadi Fatwa Negeri Perlis dia pilih yang tu. Dan kau tengok kerajaan Malaysia sendiri pernah keluarkan satu geran kajian yang dibuat oleh Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, yang buat kajian tentang isu ni, isu tentang macam mana mahkamah menangani isu ni. Saya ada bawa satu artikel sebab kebetulan orang rumah saya ni dia ada, orang kata apa, dia punya pengajian tentang undang-undang syar'i. Jadi dia ada belajar tentang bab ni. Okey. Mari nak sebut pada kita kes-kes seperti ini pernah dibawa di negeri lain, bukan hanya di negeri Perlis. Memang banyak orang yang nak guna fatwa negeri Perlis ni. Okey. Cuma saya nak sebut pada tahun 2012, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu, negeri saya sendirilah, okey, menerima kes ni, iaitu kes pasangan. Saya tengok sikit apa yang disebut sini. Satu orang pasangan ni dia nak sahkan anak dia tu sebagai anak yang sah taraf. Kes ni tahun 2012, 7 Ogos, ni adalah artikel yang saya bawa. Pasangan Zafrin Zulhilmi bin Fauzi dan Nuraini binti Nasrun. Dia ni pernah ada sejarah yang tak elok lah, pasangan ni. Okay. Dan dia pernah bawa kes ni kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu untuk sahkan anak dia yang bernama Nur Damia Akila binti Abdullah. Binti Abdullah tu sebab pakai fatwa bin Abdullah lah. Okay. Jadi dia bawa kes ni kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk binkan anak dia ni, Nur Damia Akila ni, dengan bin dia Zafrin Zulhilmi, nak bin dia. Okay. Jadi kes ni dibawa pada tahun 2012 kes ni. Dan kalau kita tengok pada waktu tu yang menjadi, orang kata apa, yang menjadi ketua hakim syar'i pada waktu tu ialah Datuk Haji Yahya bin Ismail. Sekarang dah mantan ketua hakim syar'i negeri Terengganu. Okay. Dia ambil kes ni, dan bila mana dia buat kajian terhadap kes ni, ternyata pasangan ni, Zafrin dan Nuraini ni, dia berkahwin, dia dapat anak yang nama Nur Damia ni dalam usia perkahwinan sekitar 4 bulan 24 hari, tak cukup 6 bulan. Tak cukup 6 bulan dapat anak. Okay. Jadi ayah dia nak supaya anak dia tu dibinkan dengan bin dia, dengan persetujuan ayah dia dan juga persetujuan mak dia. Mak dan ayah dia ni pasangan tak elok lah dulu. Okay. Tapi mungkin dah bertaubat apa semua. Bawa kes ni ke Terengganu, dan fatwa negeri Terengganu pada waktu tu memang fatwa jumhur lah, tak boleh. Fatwa jumhur tak boleh. Okay. Tapi apa yang dibuat oleh ketua hakim syar'i ni? Ketua hakim syar'i ni mengambil kira fatwa negeri lain, fatwa antarabangsa, dan pada waktu tu fatwa Perlis tidak digazetkan tapi ada sebut. Yang gazet ni tahun 2013, kes ni bawa tahun 2012. Okey. Jadi ketua hakim syar'i dengan kapasiti dia sebagai seorang hakim, dia meluluskan permohonan tersebut, menjadikan pasangan tu, anak dia ni, anak sulung dia ni lah, yang keluar daripada hasil yang tak elok tu, dibinkan dengan bin ayahnya yang benar. Okay. Jadi saya nak sebut sini apa dia. Walaupun kes ni dia berlaku di negeri yang ada fatwa tak boleh, tapi dalam bidang undang-undang mahkamah syar'i, seorang hakim dengan keilmuan dan kedudukan dia boleh tengok fatwa mana-mana. Dan hakim tidak terikat dengan fatwa negeri tersebut. Cuma hakim disarankan untuk ikut fatwa negeri itu. Mana-mana hakim, ketua hakim syar'i di mana-mana negeri, dia akan ada hubungan baik dengan Jabatan Mufti ataupun bahagian fatwa ni. Okay.
Dia disarankan untuk ikut. Tapi hakim juga adalah satu orang yang boleh melihat maslahat ataupun apa kepentingan. Jadi dia boleh pilih untuk keluar. Jadi bila mana dia pilih, dan benda ni adalah rekod. Bila mana dia pilih untuk pegang fatwa yang lain, bukan fatwa negeri yang dia bertugas tu, jadi isu sikit lah di negeri tu. Jadi isu sikit lah di Terengganu bila mana dia pegang. Tapi dengan sebab dia kapasiti sebagai seorang hakim, dan hakim dia tidak ada keterikatan untuk pegang, dia boleh pegang. Sebab orang selalu sebut, orang selalu silap faham. Macam saya sebut tadi lah, benda yang kita kena clear sini, yang pertama sekali, perleh hanya benarkan bin, perleh tak benarkan ayah dia jadi wali, perleh tak benarkan dia dapat harta pusaka. Dan benda tu bukanlah tak benar selama-lama, masih dibincang. Dan saya nak sebut sini, ada tak ulama, ni bukan fatwa, tak terikat dengan fatwa, ada tak dalam kitab fiqh kata kalau boleh bin dengan ayah dia yang betul, maknanya ayah lelaki yang berzina dengan mak dia terima wali tu, maknanya dia boleh dapat wali nikah ayah tu, dan dia boleh dapat harta pusaka. Ada tak pandangan tu? Ada, pandangan tu ada. Ada para ulama yang kata boleh. Cuma perleh dia tidak sebutkan stand dia dalam isu ni. Masih peringkat perbincangan. Perleh hanya sebut pada stand boleh bin sahaja. Wali, macam saya sebut tadi lah, jawatan kuasa fatwa perleh pada tahun 2019 kali yang ke-40 masih lagi mengatakan bagi anak yang tak sah taraf, walaupun dibinkan dengan bin ayah dia, maknanya bin yang bukan bin Abdullah lah, dia masih lagi kena menggunakan wali hakim. Tapi wali tu dia mesti guna pelbagai kaedah, boleh guna pelbagai kaedah untuk menyembunyikan keaiban yang lepas. Maknanya dia tak boleh sebut, dia tak boleh baca nama pengantin, sebab dia ada setengah orang ataupun setengah-setengah keadaan dia hanya sebut by name anak. Bahkan benda ni pun pernah diusulkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Anak tak sah taraf ni jangan letak bin Abdullah, letak nama, tak payah letak bin apa, binti apa. Implikasi dia orang pun akan tahu dia tu anak tak sah taraf. Dan yang kedua, letaklah bin Abdullah. Dan saya tengok bin Abdullah ni dia bukan hanya beri kesan kepada anak zina. Orang yang memang betul bin Abdullah pun disalah ertikan. Kan ada orang memang ayah dia bin Abdullah, bukan anak zina pun. Tapi orang duk ingat, kacau dia, anak zina punya. Tak, memang ayah dia bin Abdullah. Dia ada implikasi yang agak negatif dah. Tapi ini saya nak sebut awal-awal. Ini ialah isu khilaf yang kita kena tahu dan kita kena sedar, perleh berpegang pada pihak mana dan juga negeri lain berpegang pada pihak mana. Dan ini ialah isu khilaf yang kita kena berlapang dada dalam bab ni. Dia macam isu khilaf dalam bab-bab lain lah yang perleh pegang. Cuma perleh pegang minoriti, tapi perleh yang orang silap faham. Bukan kata orang silap faham. Bahkan kalau tuan-tuan ingat Multaqa Fatwa Kebangsaan tahun ni yang baru, ada satu video yang orang viralkan. Satu AJK fatwa negeri lain, dia tanya soalan kepada Sahibul Samahah Mufti Perlis tentang isu fatwa ni. Isu fatwa anak tak sah taraf ni, dia tanya dua. Satu anak tak sah taraf, satu isu amil zakat. Tapi dia tak sebut yang zakat tu. Dia nak sebut tentang anak tak sah taraf. Bila mana dia tanya soalan, tuan-tuan boleh tengoklah video tu, cari kat mana video tu ada. Dia tanya soalan, dia terus kata, satu dia silap nakal. Dia kata itu di atas pendapat Hanabilah. Sebenarnya Hanabilah Hambali tidak mengatakan itu pendapat mereka. Cuma beberapa tokoh daripada mazhab Hambali dia setuju boleh bin dengan bin ayah dia. Dia setuju. Antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan beberapa orang lagi lah. Tapi kalau nak kata itu pendapat muktamad dalam mazhab Hambali, tak. Pertama dia silap nakal. Yang silap nakal ni siapa? AJK Fatwa, bukan orang tepi jalan. Dahsyat lah, maknanya dia boleh spin benda tu. Lepas tu dia sebut dalam soalan tu, tuan boleh tengok dan boleh dengar. Dia kata, kenapa negeri kami tak buat? Sebab negeri kami bimbang kalau dia dapat harta pusaka, dia ambil bahagian orang. Jadi dia macam nak kata, perleh macam bila mana bagi, perleh berikan hak pusaka pada tu. Boleh tak sebut pun. Saya dah baca sirah fatwa tu tadi, fatwa tahun 2013 tu, saya sebut sekali lagi, anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkahwin boleh dibinkan kepada suami ibunya
kecuali jika dinafikan oleh si suami. Fatwa sebut banyak tu. Fatwa tak sebut kata dengan boleh dibankan ni, maka wali nikah kepada anak zina itu ialah ayahnya yang dibankan dan harta pusaka ayahnya pun dapat pada dia. Boleh tak sebut banyak tu. Hanya sebut sampai dekat kecuali dinafikan oleh si suami. Dan memang peruntukan undang-undang negara hanya beri pada bin, dan JPN negeri pun pegang pendapat ni. JPN negeri perleh. JPN negara tak pegang lah, negeri-negeri lain tak pegang. Okey. Cuma daripada isu kata apa, nak terima wali dan juga nak terima pusaka, memang perleh tak sebut benda tu. Cuma fatwa perleh melihat kepada aib yang perlu ditutup. Sebab macam saya sebut tadi lah, pengalaman peribadi saya sendiri pun keadaan tu berlaku. Dan memang kau tengok Kementerian Pembangunan Keluarga dan Wanita pun ada buat kajian benda ni. Dan macam saya sebut tadi, kerajaan beri geran untuk USIM buat kajian. Dan USIM dah buat kajian. USIM kata memang banyak anak-anak yang tak satarah yang dibankan dengan bin Abdullah ni, mereka memberontak dan mereka diaibkan. Dan ada satu orang tu yang pernah pindah sekolah lebih pada 7 sekolah dengan alasan nak tutup keaiban dia. Kes tu, dalam kajian kes yang dia buat. Okay. Nak tunjuk pada kita bahawasanya ianya berkait dengan dua masalah. Satu masalah tak nak bagi dia tu kahwin wali silap. Itu pendapat jumhur lah, pendapat fatwa kebangsaan, pendapat negeri-negeri lain. Okay. Cuma perlu melihat kepada bab keaiban yang akan terkena pada anak tu. Betul lah kalau ada orang kata sepatutnya bukan anak tu yang disalahkan, masyarakat yang perlu dibetulkan supaya jangan pandang serong pada anak zina apa-apa semua ni. Betul. Okey. Tapi ia juga berkait dengan aib ataupun dosa yang mungkin pasangan tu dah taubat. Tapi dengan sebab bin Abdullah tu dia menjadi, orang kata apa, orang selalu tertanya-tanya, apa sebab dia bin lain? Yang ni pula bin dia. Okey. Jadi itu benda yang kita kena jelas dalam bab ni. Dan kita kena tahu di Malaysia kita ni pun banyak juga hakim yang berpegang dengan fatwa ni, walaupun mereka tu hakim negeri lain. Bagi hakim negeri Perlis memang dia pegang dengan fatwa ni lah. Kalau dia nak pegang fatwa negeri lain pun dia tak terikat. Kita kena tahu bidang kekuatan seorang hakim ni, dia tak terikat. Dia tidak terikat dengan mana-mana. Dia kena lihat banyak masalah. Sebab tu orang panggil dia hakim. Hakim ni maknanya yang arif. Yang arif ni maknanya yang tahu apa yang perlu pada orang yang dia adili tu. Okay. Dia tak terikat dengan fatwa. Okay. Dan ada orang war-warkan atas nama keselarasan lah macam-macam, kita kena bersama. Dia, bagi saya lah, pendapat peribadi saya, kalau fatwa-fatwa di Malaysia ni dia sama je, dia macam kurang kepelbagaian. Kurang kepelbagaian. Okay. Dan kalau tengok, dia ada fatwa-fatwa, dia mesti ada kelainan. Bagi setiap negeri tu dia ada kelainan dia. Cuma Perlis ni memang orang selalu highlightkan, mungkin kelainan Perlis ni agak ketara bagi negeri lain. Okay. Tapi bagi orang yang mengkaji, bagi orang yang melihat dengan pandangan ilmu, dia tahu benda ni ialah benda yang tidak perlu dijadikan sebagai sentimen untuk orang silap faham. Okay. Jadi saya nak sebut balik, saya nak tegaskan balik di akhir ni, nak cerita kedudukan anak tidak sah taraf di sisi Islam, dia memang menjadi isu khilaf di kalangan para ulama. Taraf dia macam mana? Taraf dia kekal lah anak zina. Okay. Tapi kita nak buat apa dengan dia? Kita boleh tak binkan dia dengan ayah dia ataupun ayah suami kepada mak dia? Ulama bincang, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Itu benda kita kena tahu dulu. Okay. Dan Perlis pegang kata boleh, negeri lain pegang kata tak boleh. Okay. Dalam isu wali nikah bagi anak zina perempuan, okay, jumhur kata tak boleh, tapi ada majoriti kata boleh. Sebab alasan dia orang, bila mana kita dah beri pada dia nasab, maka dia pun akan dapat hak bagaimana orang lain yang dapat nasab. Dia akan dapat bahagian pada wali nikah, akan dapat bahagian kepada harta pusaka. Cuma dalam isu ni dua. Isu orang yang ataupun bahagian ulama yang membolehkan tu, dia kata boleh bin saja, cuma tak boleh ambil bahagian wali dan juga bahagian harta pusaka. Dan ini juga yang dipegang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi,
Dan itu juga yang dipegang oleh fatwa sebahagian negara-negara luar daripada Malaysia ni lah, maknanya negara Eropah. Cuma kalau orang tanya Arab Saudi sendiri pegang pada pendapat tak boleh ban juga. Kena ban dengan ataupun kena buat isyarat dia tu tidak nasab kepada ayah tu. Okey. Cuma saya nak sebut sikit yang terakhir. Imam Syafi'i dia keluar kenyataan macam tu. Ini evidence ataupun alasan yang dikeluarkan oleh jabatan mufti sendirilah. Okey. Dia kata zaman para imam terdahulu, anak zina ni dia tak berapa boleh kenal. Contoh negara Arab kan, dia tu anak zina. Okay. Bila mana orang tanya nama dia, dia akan sebut nama dan dia akan sebut kabilah. Dia tak akan sebut nama ayah. Okay. Jadi dia punya tu tertutup. Dia memang tertutup. Okay. Tapi Malaysia tak. Malaysia kita akan sebut nama ayah. Sebab orang Malaysia dia tak jaga nama keluarga besar dia. Kan orang Arab dia akan nama Al sekian ujung. Itu nama keluarga. Maknanya kalau nama dia Yasir, dia akan letak nama di ujung. Dia tak akan letak nama ayah. Jadi dia punya nak tutup tu masih lagi ada. Sebab tu evident oleh ulama negara Arab, dia rasa kuat benda tu. Sebab jabatan pendaftaran dia orang pun bila mana dia tengok dalam pasport, dia tak letak nama ni, dia akan pentingkan nama ailah, nama keluarga besar. Malaysia dia tak ada keluarga besar, dia pentingkan nama ayah. Okey. Jadi bila mana nama ayah dikesan lain sikit, jadi orang akan berbagai tanggapan terhadap anak tu. Okey. Jadi itu benda yang saya rasa kalau nak bagi clear, nak bagi orang bersetuju, kita tak dapat buat benda tu. Cuma saya sebut ni atas kapasiti nak beritahu bahawasanya apa yang orang silap faham terhadap fatwa ni. Orang silap faham, orang ada ingat perlih bagi ban maknanya bagi sekali dengan wali, sekali dengan pusaka. Perlih tak bagi dua tu, perlih cuma bagi ban saja. Dan apa yang perlih pegang ni pun daripada bahagian yang dipegang oleh para ulama, bukan perlih buat pandai-pandai. Dan benda ni pun dibincang. Okay. Dan jumhur ada hujahnya. Dan kita kena tahu isu ni ialah isu khilaf yang kita perlu sedar. Isu ban anak tak sah tarah ni macam isu baca bismillah kuat tak kuat, isu tu lah sama. Isu kunut tak kunut sama tak? Sama, kedudukan dia sama. Kalau orang yang jenis nak buat sentimen, dia akan buat sentimen lah benda ni sampai bila-bila pun. Kalau orang yang jenis nak berlapan ada, yang nak belajar, yang nak faham, yang nak menghormati pendapat orang, dia tak buat sentimen lah. Dia akan beritahu dengan cara yang paling harmoni. Dan kita kena sedar, negeri-negeri lain, kita jangan ingat perlu hidup pegang benda ni. Hakim negeri lain pun bersetuju. Hakim negeri lain pun bersetuju. Cuma cerita kes-kes ni orang tak bercakap lah sangat. Okay. Cuma nak beritahu ada negeri-negeri, bahkan di Johor pun pernah berlaku kes ni dan hakim negeri tu terima dengan alasan apa? Walaupun fatwa negeri Johor kata tak boleh ban, tapi fatwa negeri Johor tidak wartakan. Tapi saya tak ingat kes tu tahun berapa. Dia tidak gazetkan, dia cuma hanya sebut secara umum dalam jabatan dia. Maknanya dia tidak disign oleh raja dia apa semua. Beza dengan perlih, awal dulu tak, tapi 2013 dah diwartakan ataupun digazetkan. Okay. Jadi saya rasa macam dah sampai ataupun dah sebab subuh ni kita tak boleh kuliah panjang-panjang sangat. Cuma sebab tu saya cuba ringkaskan. Okay. Cuma saya dah janji nak bagi peluang untuk Q&A ataupun soal jawab. Kalau ada yang nak bertanya, boleh dipersilakan. Ada soalan? Tak ada soalan? Semua akur dengan fatwa ni. Okay. Pada anak dia. Okey. Okey, jadi soalan dia ada tak kes orang negeri lain mari nak kata apa, nak daftarkan kes tu di negeri ni. Okey. Dia macam ni. Ada ataupun tidak, saya kata benda tu ada. Permohonan tu cukup banyak sebenarnya untuk orang negeri lain. Okay. Tapi dengan sebab ianya tertakluk kepada negeri-negeri. Dia tertakluk pada negeri-negeri, jadi tak semua kes diterima. Sebab kita nak tengok daripada negeri mana. Sebab ini ialah khusus, dia berkait dengan wilayah negeri itu sendiri. Dan bila mana kita benarkan ni, dia akan jadi problem juga sebenarnya.
Tapi dia khusus untuk negeri Perlis tu sendirilah. Permohonan tu ada, okey. Ada yang diterima dan ada yang tak diterima. Okey. Cuma nak beritahunya, adalah cubaan-cubaan sebahagian orang dia macam nak tukar dia punya alamat bagi nampak alamat Perlis. Jadi itu benda yang tak boleh lah. Memang di sisi JAKIM pun dalam multaqa fatwa kebangsaan pun, macam mana cara nak selesai ni, sebab sama-sama AJK, sama-sama mufti pun tak sehaluan lain isu ni. Okay. Jadi cara dia nak selesai ialah bagi negeri tu dia pakai fatwa negeri tu. Okay. Cuma benda yang kita kena tahu, hakim-hakim di negeri-negeri lain dia tidak boleh pegang, tak boleh pegang. Mana kita tak, jabatan mana-mana tak boleh pegang dia untuk dia pegang fatwa tu. Hatta mufti tu pun tak boleh pegang hakim negeri tu. Dia boleh. Okay. Cuma saya nak kata untuk kes tu memang ada dan tak semua diterima lah. Tapi saya tak ada lah data berapa kes tu. Okay. Cuma yang pastinya apa yang dengan barunya saya masuk ke jabatan mufti ni, saya dengar dan saya tanyalah, permohonan daripada luar tu cukup banyak. Negeri-negeri tertentu, tapi saya tak nak sebutlah negeri sebab dari segi statistik Perlis dalam isu anak tak setaraf ni taklah tinggi macam negeri-negeri lain. Jadi kalau kita cerita negeri kan jadi aib negeri orang pula. Cuma nak ceritanya bahawasanya permohonan tu ada, tapi tak semua dilayan. Tapi itu khusus bagi anak negeri. Tapi bukanlah fatwa ni, saya nak sebut sikit lagi, nak anjur orang suruh berzina. Ini pun antara benda yang orang sebut. Dan saya agak terkejut bila mana benda tu orang yang ada autoriti dalam ilmu sebut. Dia kata, saya tak mau sebut nama lah, cuma dia tokoh hebat kot lah di negara kita ni. Dia kata fatwa Perlis yang ni telah menganjurkan orang untuk berzina. Dia kata lagu tu. Okay. Pertama kita kena tahulah, orang yang nak berzina dia tak baca fatwa. Dia nak berzina, dia berzina ya. Kalau dia baca fatwa, dia bukan ahli zina. Okay. Itu benda kita kena tahu dulu. Okay. Tapi kurang cerdik lah. Sebab dia sebut lagu tu, dia telah mengatakan Hasan Basri anjur orang berzina, Ishaq bin Rahuya pun anjur orang berzina. Ulama-ulama yang kata boleh tu semua dia pukal kata suruh berzina. Jadi benda ni bukan nak beri lesen pada orang berzina, bukan. Dia sama macam ni lah tuan-tuan. Macam Imam Syafi'i kata solat berjemaah bagi orang lelaki ni sunat muakkad. Mazhab lain kata, mazhab Hambali kata tak, dia wajib bagi lelaki. Tidak sah bagi orang lelaki tu dia solat sendiri di rumah, melainkan dia kena solat berjemaah di masjid. Takkan kita kata Imam Syafi'i nak kata, Imam Syafi'i fatwa lagu tu, maksudnya Imam Syafi'i mengatakan tak berapa elok sangat ni semayang masjid ni, maknanya tak payah semayang masjid pun tak apa, semayang kat rumah. Tak, itu pandangan hukum dia. Dia nampak kapasiti dalil banyak tu. Okay. Jadi jawapan dia, saya kata ada permohonan, tapi tak semua diterima. Banyak kajian yang kita kena buat, sebab memang cubaan orang yang nak bicarakan kes tu, kebiasaannya dia palsukan alamat. Bila mana kita tanya, hakim tanya alamat, dia tak boleh nak beritahu kat mana Perlis, mana dia bukan orang sini lah. Dia guna tah dia jumpa mana alamat, cari dalam Google mana dia jumpa, dia filekan kes di Mahkamah Syariah Negeri Perlis ni. Bila mana hakim tanya, Perlis kawasan mana? Perlis ada berapa daerah? Tak boleh jawab. Perlis sebut 7 daerah, masak. Perlis bukan besar kan? Cuma cubaan tu ada. Cubaan tu ada. Tapi tak banyak kes tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Okey. Kalau ibu dia berkahwin dengan bukan pasangan zina, boleh bin ataupun tidak? Okey. Macam fatwa Perlis sebut, dia kata boleh dibinkan kepada suami ibunya. Okay, maknanya mak dia kahwin dengan bukan pasangan zina dia. Kena tanya suami dia tu, laki dia tu, boleh tak anak ni kita bin dengan bin awak? Kalau dia okey, boleh. Tapi fatwa Perlis sebut kecuali dinafikan oleh si suami. Kalau suami kata tak mau, tak boleh lah. Kena tanya yang zina tu lah. Kalau dia benarkan, kalau dia nak, okey. Okay. Tapi kalau dia dua-dua tak mau, pasangan zina tak mau, suami baru ni pun tak mau, maka dia balik pada fatwa asal. Dia kena bin dengan Abdullah. Abdullah ni mai pada hadis Nabi ke tak? Mai pada pandangan fuqaha. Sebab umum
Bila mana orang ni dia mesti anak kepada hamba Tuhan lah, bukan anak daripada benda-benda yang tak ketahuan hala. Okey. Jadi dia boleh bin dengan syarat persetujuan suami dia. Okey. Tapi kalau tak ada persetujuan suami, tak boleh bin. Dan juga persetujuan kepada lelaki yang berzina tu pun kena tanya juga dia. Bukan pandai-pandai kita pergi letak, tak boleh. Maknanya bagi orang perleh pun, kalau kata berlaku kes ni, still kena tanya pasangan tu. Tak boleh kita macam jadikan benda tu sebagai valid terus boleh buat. Tak boleh ni. Maknanya masih lagi ada unsur selidik di sini. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada kot dah. Kalau tak ada, kita berpada sini sajalah. Moga apa yang disampaikan ni diberi Allah Ta'ala beri kepada kita manfaat dan berkat. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.